Okey, kita teruskan perbezaan struktur bagi sebatian kovalen. Kovalen ni ada dua jenis, satu molekul dia ringkas, satu molekul dia molekul besar-besar, molekul gergasi kita panggil. So untuk molekul ringkas, contohnya macam karbon dioksida, air, okey, strukturnya kecil. Okay, yang pertama strukturnya kecil, yang kedua boleh wujud keadaan pepejal, boleh cecair, boleh atau gas. Maksudnya air ni cecair, karbon dioksida ni gas. Okey, macam naftalena tu pepejal. Okey, itu struktur ringkas. Molekul ringkas, molekulnya kecil. Kemudian ikatan kovalen yang kuat di dalam molekul dan daya tarikan van der Waals yang lemah antara molekul. So antara molekul dengan molekul, contohnya molekul air, ni molekul air, ni ada daya tarikan. So dia kata daya tarikan antara molekul ni adalah lemah. Okey, dalam molekul air HOH, hidrogen, oksigen, hidrogen ni terikat oleh daya tarikan van der Waals juga. Okey, dan daya tarikan ini kuat. Sebab ini daya tarikan dalam molekul. Okey, daya tarikan dalam molekul. So dia kata daya tarikan, daya ikatan kovalen kuat dalam molekul, tetapi daya tarikan van der Waals yang lemah antara molekul. Alright. Sorry. Kemudian yang keempat, takat lebu takat didihnya rendah kerana sedikit sahaja haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan van der Waals yang lemah. Daya tarikan van der Waals ni tadi antara molekul kan. So daya tarikan dia lemah, so sedikit sahaja haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan. Maka takat lebu takat didihnya rendah. Okey, berbanding molekul gergasi. Contoh molekul gergasi adalah silikon dioksida. Nampak molekul dia besar ni. Ni molekul besar. Kita panggil molekul gergasi. Okey, so strukturnya sangat besar. Kemudian biasanya dalam keadaan pepejal. Dia tak wujud yang cecair atau gas, hanya pepejal. Kemudian ikatan kovalen yang kuat dalam molekul sahaja, tiada daya tarikan van der Waals antara molekul kerana strukturnya gergasi. Okey, contoh ini satu molekul, dia ada satu molekul lain. So dua molekul ni tak ada daya tarikan antara satu sama lain. Okey, tak ada daya tarikan antara satu sama lain. Tapi dalam molekul molekul silikon dioksida ni sendiri, okey, daya tarikan dia kuat. Sebab dia ada daya tarikan dalam molekul ni sahaja. Okey. Dan takat lebu takat didihnya tinggi kerana banyak haba diperlukan untuk mengatasi daya ikatan kovalen yang kuat. So yang besar ni tadi, daya tarikan kovalen dia kuat menyebabkan banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Okey, kemudian akhir sekali kita pergi kepada kegunaan sebatian ion dan kovalen dalam kehidupan harian dari sektor perubatan, pertanian, perindustrian dan juga kegunaan rumah. Okey, contoh untuk perubatan paracetamol. Paracetamol ni ubat tahan sakit yang kita panggil Panadol kan. Panadol tu jenama. Paracetamol ni adalah jenis ubat tersebut, iaitu ubat tahan sakit. Dan dia merupakan sebatian kovalen, sejenis ubat analgesik. Analgesik adalah ubat tahan sakit yang digunakan untuk meredakan kesakitan, contohnya demam dan bengkak. Kemudian dari segi sektor pertanian, nama sebatian tersebut bromoetana ataupun kloropikrin. Ini racun perosak. Okey, digunakan untuk membunuh rumpai dan serangga. Ini sebatian kovalen. Dalam perindustrian, aseton tadi yang saya sebut pelarut organik tu. Okey, pelarut organik yang tidak berwarna digunakan dalam proses menanggalkan pengilat kuku. Dan untuk kegunaan rumah, contohnya glycerol ditambahkan dalam produk penjagaan kulit bagi melembabkan kulit serta mencegah kulit kering. Ini contoh-contoh sebatian kovalen dalam kehidupan harian. Okey, untuk sebatian ion, contohnya natrium bikarbonat yang biasa orang masak kat dapur kan, guna natrium bikarbonat, ataupun natrium bikarbonat ni sendiri adalah sejenis ubat antacid. Antacid ni untuk meneutralkan asid. Yang biasanya kalau ada penyakit, siapa yang kena penyakit gastrik, dia ada dapat satu ubat. Okey, dalam ubat tersebut ada natrium bikarbonat. Okey, dia akan meneutralkan asid. Dalam sektor pertanian, contohnya amonium nitrat, kalium klorida, amonium fosfat. Okey, ini adalah baja. Okey, pembuatan baja. Untuk perindustrian, lithium iodide, ini dalam bateri lithium. Kalau awak tengok kan, awak punya handphone dia tulis tu bateri Li. Li tu bateri lithium. LiON lah, Li lah. Okey, itu lithium bateri. Dan kegunaan rumah, contohnya natrium chloride 5 terkandung dalam deterjen untuk kerja pembersihan rumah. Jadi ini adalah contoh-contoh sebatian ion dan sebatian kovalen, kegunaannya dalam sektor perubatan, pertanian, perindustrian dan kegunaan rumah. Okey, kita pergi kepada soalan-soalan yang biasa ditanya. Yang pertama dia nyatakan sifat sebatian kovalen. Sebatian kovalen larut dalam
pelarut organik tapi tak larut dalam air. Okey, larut dalam pelarut organik tetapi tidak larut dalam air. Tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan fizikal. Mempunyai takat lebur takat didih yang rendah. Okey, untuk sebatian ion larut dalam air tapi tak larut dalam pelarut organik. Boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan dalam keadaan larutan aqueous dan leburan, tetapi tidak boleh larut dalam pepejal. Tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam pepejal. Mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Tinggi. Okey, kemudian untuk seterusnya, sebatian ion boleh mengkondisikan elektrik tetapi kovalen tidak. Kenapa? Sebatian ion mempunyai ion yang bergerak bebas, tapi sebatian kovalen wujud sebagai molekul neutral. Pepejal sebatian ion tidak boleh mengkondisikan elektrik. Kerana apa? Kerana ion-ion dalam pepejal sebatian ion tidak dapat bergerak bebas dan terikat oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Okey, so saya ada beberapa soalan. Nanti kita akan bincang soalan ni. Okey, ni soalannya. Saya akan hantar pada awak. Kita akan bincang macam mana nak jawab soalan macam ni. Okey, itu sahaja.